Sekadar di pinggiran cerita daripada IIUM Confession, cerita dari Cahaya. Aku pilih ruangan ini sekadar untuk melegakan rasa. Mungkin lepas luahan ini, aku bakal semakin lega. Dan andainya ada yang membacanya dan mahu bagi komen, aku berharap sangat komentar tersebut adalah sesuatu yang positif dan yang membangkitkan. Bukan komen menghina, sebab aku mudah koyak dan terluka kalau ada yang menghina keluarga aku. Baiklah, aku lahir dalam keluarga yang sederhana tapi bukanlah yang beragama. Menjadi anak perempuan tunggal merupakan sesuatu yang agak membahagikan. Namun di sebalik kebahagiaan kecil itu, hidup kami diliputi kesusahan dan kesengsaraan kerana ayah aku adalah seorang bekas penagih. Dan keluarga kami sentiasa dapat pandangan serong masyarakat menyebabkan aku menjadi gadis yang tegar. Begitu juga dengan setiap dari ahli keluarga kami, hidup kami juga sering berpindah randah. Long story short, segala pahit ketir hidup itu berjaya kami sekeluarga harungi dan segalanya jadi normal kembali. Namun, senormal apa pun, parut, luka dan kesan-kesan masa lalu tu tetap ada. Dalam kegetiran itu, aku berjaya faham agama, solat dan melaksanakan fardu ain, melanjutkan pelajaran ke universiti dan dapat pekerjaan yang baik. Abang aku juga pernah terlibat dengan narkoba tu, namun masih di peringkat awal dan berjaya ditepis. Hidupnya sangat terumbang-ambing dan menemui jalan buntu. Namun berjaya diselamatkan berkat kasih sayang dan penerimaan kami sekeluarga. Dan perlahan-lahan nasibnya berubah sehingga berjaya menemukan pasangan hidup yang baik di samping mendapat hidup yang lebih stabil. Adik aku juga sama. Zaman remajanya penuh dengan pancaroba, terlibat dengan masalah sosial dan sentiasa ada masalah di sekolah. Suka hidup berpeleseran dengan kawan, bawa motosikal dengan laju dan sebagainya. Namun dia akhirnya insaf dan berjaya jadi manusia, jaga solat serta berkahwin dengan pasangan yang baik. Sebagai seorang anak perempuan tunggal, sepanjang tempoh kecelaruan hidup mereka tu, akulah yang paling banyak menangis dan menyulam sabar. Urusan rumah seperti mencuci, mengemas, memasak, kutip susun pakaian yang mereka pakai dan disepuk mata-mata tu, semuanya aku lakukan tanpa merungut. Sebab aku memilih untuk gembira dengan kerja-kerja tu. Cuma kadang-kadang sikap mereka membuatkan aku menangis sendiri. Habis nangis, aku cepat-cepat sapu air mata dan jalani hidup macam biasa. Gembira walau kadang berpura-pura. Bukan sengaja nak menyimpan rasa, tapi aku memang jenis begitu. Tak pandai meluar rasa sebenar. Dan tak pernah menangis kerana mereka di hadapan mereka. Nak ceritanya di sini, macam-macam lah yang aku hadap bertanggung sepanjang tempoh mereka jadi manusia yang bermasalah dulu. Tapi aku sabar dan setiap waktu aku doakan mereka. Sehinggalah segalanya menjadi tenang dan stabil dan mereka pun meninggalkan rumah kerana dah kahwin dan hidup dengan harmoni. Tiba masa aku pula diuji. Pertama, urusan pemilihan jodoh. Ada seorang lelaki yang baik nak peristrikan aku. Namun ditentang. Kalau nak kahwin, hantarannya 30,000. Alasannya lelaki tu bukan Melayu dan kerjanya biasa-biasa. Dan aku pun putuslah dengan lelaki tu. Kalau ada yang berani jentik soal jodoh, memang mereka lah yang akan aku persalahkan. Jadi tidak seorang pun yang berani sebut walaupun usia aku sudah melebihi 30 tahun. Kedua, aku diuji dengan kehilangan pekerjaan. Aku dah mohon ratusan pekerjaan dan mendapat banyak interview, namun semuanya gagal. Aku berniaga online dan sebagainya, namun customer adalah beberapa orang je membeli. Usaha untuk aku dapat pendapatan sangat banyak. Semua aplikasi dah jawatan kosong aku mohon. Tapi tak ada rezeki aku. Kini aku adalah yang paling rendah martabat dari segi kehidupan berbanding mereka. Aku tinggal dengan ibu ayah kerana cuma aku yang belum bernikah. Namun aku dipandang sepi. Aku nak merantau tapi terfikirkan ayah ibu yang cuma tinggal berdua tu membuatkan aku masih kekal di sini. Sepanjang aku jadi penganggur dan tinggal dengan ibu ayah, tak ada seorang pun yang sudi hulur walaupun RM20. Aku tak meminta, namun tidak terfikirkan mereka yang aku adalah saudara perempuan yang berada di bawah tanggungjawab mereka. Komitmen bulanan aku yang hampir 1,000, aku terpaksa abaikan. Tidak ada seorang pun yang bertanya. Mereka berbelanja ke sana sini dengan keluarga kecil mereka. Sesekali pulang ke kampung, hulu pada ibu. Kadang mereka mengeluarkan kos makan dan berbelanja untuk mereka. Tak terfikirkah mereka tentang aku walau sedikit? Ayah dan ibu, layanan ibu terutamanya jelas berbeza. Inilah yang paling membuatkan aku banyak menangis. Ketika mereka pulang, ibu melayani mereka dengan suara lembut dan senyuman mesra. Ibu hidangkan makanan bagaikan tetamu dari kayangan. Sedangkan rumah ibu ayah kan, anak sendiri yang balik kampung kan, perlukah menganggap mereka sebagai tetamu?
Dengan aku, ibu suka cakap kasar dan banyak menjeling. Ibu tak pernah selembut dan semesra itu ketika dengan aku. Bila mereka balik kampung, ibu masak tak berhenti. Lepas satu-satu makan terhidang. Bila mereka kembali ke rumah masing-masing, ibu tak pernah masakkan untuk aku sebegitu. Aku tak kisah kalau ibu tak nak buat apa-apa untuk aku. Tapi bagi aku, tak perlulah melebih-lebih melayan mereka sehingga terlihat ketara sekali perbezaan dengan cara ibu menyantuni aku. Hal ini buatkan aku sakit dan menangis sendiri. Aku rasa jauh dan terasing. Aku tak tahu sama ada aku cemburu ataupun apa. Aku tak nak ada rasa ini. Tapi tak perlulah tunjuk sangat kalaupun tak sayangkan aku. Ayah pula, dulu aku adalah anak kesayangan ayah. Tapi sekarang tak lagi. Kadang bila di rumah, aku minta RM10 pun ayah marah-marah dan berat hati untuk bagi. Ayah aku masih bekerja. Aku cuma mahu beli keperluan penting. Simpanan aku pun dah habis dah kerana dah lama dah tak kerja. Aku okey kalau ayah tak ada duit. Tapi ayah hantar wang yang banyak pada adik aku. Malah adik aku yang dah kahwin dan kerja dan isterinya juga bekerja sambilan, ayah aku hulur dengan banyak. Aku terkejut dan cuma menelan air liur setiap kali melihat keadaan ini. Tapi aku tak pernah tunjukkan rasa itu pada mereka semua. Aku ceria je. Hujungnya, aku cuma menangis. Entahlah, salahkah aku diuji sebegini? Salahkah menjadi miskin sedangkan masa lalu mereka juga lebih dahsyat dari aku? Sekarang aku betul-betul merasa terhina dan berduka cita atas layanan mereka. Aku juga struggle untuk diri sendiri. Setiap hari aku pujuk hati untuk berjuang dan tetap bertahan. Kalaulah mereka yang dipanggil keluarga ini sudi memahami, paling-paling pun sebagai ibu bapa. Perlukah aku ke Kuala Lumpur dan memulakan hidup baru di sana? Adakah ketika aku sudah tidak tinggal bersama mereka, maka mereka akan lebih sayang pada aku? Aku sayang mereka, cuma aku meluahkan rasa terkilan di sini. Korang boleh tak aku nak minta tolong? Doakan semoga dilancarkan rezeki aku. Aku nak bayar hutang, nak hidup dengan berjaya untuk diri sendiri. Aku tahu ujian sekarang ini mungkin atas dosa-dosa semalam, tapi aku nak minta doa korang yang mungkin terus tertembak ke langit. Doakan aku cekal dan dipermudahkan rezeki. Banyak hutang aku nak bayar. Dan semoga orang yang sama situasi macam aku akan dipermudahkan segala urusan dan dapat keluar dari kesusahan ini. Keep it up guys. Oh ya, pengajaran besar siapa pun korang dalam keluarga. Pertama, jadilah mak ayah yang adil. Kalaupun korang sayang anak itu lebih dari anak yang lain, paling-paling pun jangan tunjuk. Siapa pun mereka, mereka anak kita. Kalau korang adalah seorang wali, carikanlah suami untuk perempuan-perempuan korang. Kerana itu adalah tanggungjawab wali. Ya, zaman sekarang memang orang cari sendiri. Tapi jangan lupa, ia adalah tanggungjawab wali. Kalau korang ada darah daging yang sedang dalam kesusahan, tanya khabar. Santuni mereka. Hulurlah walaupun RM10 kalau ada. Itu dah cukup besar untuk orang yang tiada pendapatan. Ataupun belikan at least tuala wanita ke, shaver ke, dan apa-apalah keperluan asas lain untuk mereka. Bersyukurlah sekurang-kurangnya mereka tidak menjadi gila atau hilang kewarasan kerana keadaan. Luahan dari Cahaya bukan nama sebenar.